Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, murid-murid Dua Zamrud. Sekali lagi kita berjumpa pada sesi PTPR 29 September 2021 bersamaan dengan hari Rabu. So, seperti biasa, pengurusan data ini merupakan tajuk akhir di dalam buku teks matematik tahun 2 jilid 2, tajuk 8 lah. Maksud dekat sini, selepas habis ni nanti cikgu akan adakan pentaksiran daripada tajuk 1 sampailah tajuk 8. Jadi cikgu harap murid-murid sila siapkan kerja dan berikan perhatian kepada setiap sesi Google Meet ataupun video pengajaran cikgu yang cikgu kongsikan di dalam channel YouTube cikgu. Jadi sebelum tu seperti biasa mesej di dalam WhatsApp grup 2 Zamrud, cikgu telah ingatkan telah memaklumkan bahawa tuliskan dulu maklumat berikut dalam buku tulis petak kotak tahun 2 Zamrud, iaitu tarikh hari ini 29 September 2021 bersamaan dengan hari Rabu. Tajuk pengurusan data merupakan tajuk akhir di dalam buku teks matematik tahun 2 jilid 2 dan memberikan tumpuan kepada penyelesaian masalah. Apa itu penyelesaian masalah? Okey, penyelesaian masalah yang memberikan tumpuan kepada bagaimana untuk kita melihat gundalan yang membantu kita mengira dengan tepat dan juga carta palang. Di mana sini nanti cikgu akan tunjukkan ciri-ciri carta palang dan juga latihan yang kamu kena buat. Latihan tersebut ada juga di dalam buku teks matematik tahun 2 jilid 2 dan cikgu akan masukkan juga sedikit latihan pengukuhan di dalam Google Classroom. Tolong siapkan dan juga uploadkan nota di dalam nota matematik tahun 2 Zamrud. Ingat tolong bantu anak-anak lah, ibu bapa yang dekat rumah, tolong gerakkan anak-anak kita, bantulah sama-sama kita bantu supaya memudahkan saya memberikan tahap penguasaan nanti. Tahap penguasaan untuk anak-anak murid saya lah, kepada yang mungkin tahap penguasaan terbaik lah daripada TP1 hingga TP6 nanti. Okey, jadi senanglah nanti bila dia darjah 6 kita nampak perubahan pada matematik anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Jadi tolong uploadkan nota, bantu untuk tangkap gambar secara menegak dan terang jelas. Kemudian uploadlah di dalam Google Classroom tu. Nanti saya buka tunjukkan kepada ibu bapa supaya nanti boleh tengok sama-sama lah. Jadi kat sini nanti saya akan membuat penerangan sedikit daripada buku teks muka surat 90 berapa tadi? 97 hingga 99. Okey, 97 hingga 99. Jadi nanti diharapkan murid boleh tengoklah apa sebenarnya yang nak di pelajari pada hari ini. So kita terus pergi kepada My Viewboard, buku teks yang telah cikgu uploadkan dalam bentuk PDF. So pertama sekali cikgu nak sentuh kepada apa yang awak belajar sebelum ni. Kita nak kenal carta palang tersebut lah. So dekat sini awak dapat kenali carta palang tu sebenarnya dia ada ciri-ciri dia yang tersendiri. Jadi kamu kena tahu yang pertama sekali carta palang ni dia ada paksi mencancang lah seperti mana yang cikgu ajar pada PDPR bertarikh 27 hari bulan itu. Mencancang bermaksud carta tersebut melintang. Okey, carta tersebut melintang. Kemudian paksi mengufuk carta tersebut secara, minta maaf, menegak. Saya dah silap dekat sini. Okey, kalau dia mencancang bermaksud dia menegak. Dia menegak lah, minta maaf Okey, kalau excited sangat nak menerangkan kan. Okey, kumpulan paksi mengufuk ni dia melintang. Okey, untuk setiap carta palang ni, murid kena tahu dia mesti ada tajuk. Dan juga bilangan murid, tak kisahlah nombor tersebut sama ada 1 hingga 10 bermula daripada sifar ataupun bilangan 2, 4, 6, 8 ataupun bilangan ganjil ataupun bilangan 10, 20, 30, 40 dan berikutnya. Dan di bahagian bawah dia akan ada nyatakan jenis permainan ataupun jenis-jenis apa data yang akan dikeluarkan. Contoh makanan ke, minuman yang disukai ke, buah-buahan ke. Itu yang ada pada carta palang, murid kena tahu. Okey, ini antara carta palang di mana untuk bahagian yang kita tengok tadi secara mengufuk, iaitu secara melintang, dia telah buatkan dia pada bahagian jenis ni menjadi sebagai mencancang, menegak. Kemudian pada bilangan murid ni dia telah tukar kepada paksi mengufuk, iaitu melintang pula. Jadi murid kena tahu bezakanlah bila baca data nanti daripada darjah 2 sampai darjah 6, murid dah kenal bagaimana nak baca carta palang tersebut. Okey, cikgu pergi kepada penyelesaian masalah. Yang ini awak dah buat pada hari Senin itu. Okey, untuk pertama sekali kalau kamu tengok kat sini untuk penyelesaian masalah bagi gundalan bagi gundalan. So dekat sini cikgu nak terangkan kepada awak bagaimana untuk kita kenal pasti dulu data yang ada ni, kemudian memudahkan kita untuk menjawab soalan. Okey, kemudian ini adalah carta mengenai rancangan kartun. Kena tahu dulu rancangan kartun apa? Rancangan kartun, rancangan hiburan, rancangan seram dan rancangan sukan. Di sini kita tengok bagaimana kumpulan murid ini dia suka dan menggemari
siaran televisyen tersebut. Apa siaran rancangan tersebut? Ini dia. Kartun, hiburan, seram, sukan. Jadi kita buatkan dia dalam bentuk gundalan supaya tidak berlaku kesalahan. Gundalan tu apa sayang? Gundalan tu ialah tiang-tiang tu. Tiang di mana awak kena kira, okey, supaya okey, tidak salah. Tidak salah. Maksudnya setiap gundalan tu tepatlah satu-satu sebelum awak pindahkan dia dalam bentuk nombor. Jadi bila awak dah gundal macam ni, awak dah tahu lah berapa ni. 5 dah nampak betul-betul bila dia palang macam ni kira. 1, 2, 3, 4, 5. Dah tahu dah bila buat macam ni, dia 5 lah tu. 6, 7 tambah. So kat sini kau dah nampak dah 7 lah dia punya dalam bentuk nombor. Jawapan dia dalam bentuk nombor. Gundalan yang kita buat tiang-tiang begini. Kemudian kalau kamu tengok ini kartun, rancangan kartun seperti biasa murid suka. Kat sini ada 15, 16, 17, 18. 18 rancangan kartun yang paling disukai. Hiburan. Hiburan ada 12. Nampak 5 campur 5, 10, 11, 12. Kisah seram orang tak nak, sangat tak minat, takut. So dia ada 3 saja kat sini dalam bentuk nombor. Cikgu tulis nampak tak? Ini adalah gundalan. Ini gundalan bagi rancangan sukan yang orang suka sebanyak. Nampak ni saja ada 5. Ni 6, 7. So 7 gundalan dia dalam bentuk tiang-tiang dan nombor dia adalah 7. Kemudian bila awak tengok carta tersebut, kamu dapat menjawab soalan dengan baik. Berapakah murid yang suka menonton sukan? Cikgu padam sekejap. Okey, jadi kamu boleh jawablah berapa orang murid yang suka menonton sukan. 7 kat sini. So jawapan dia 7. Nampak tak? Kemudian apakah rancangan yang paling digemari? Memang haruslah kartun budak suka kan. Ada berapa sini? So kat sini dia ada 18. So awak tuliskan jawapan dia dekat bawah belah bawah ni. So jawapan yang A ni dekat bahagian sini. Yang ni penerangan cikgu bukan latihan. Okey, kemudian kalau kamu rujuk kat sini, minta maaf cikgu dah telah tekan. Okey, untuk memerhatikan jadual tersebut, kalau kamu tengok kat sini, senang je nak bagikan dia supaya kamu tidak berlaku kesalahan. So apa yang perlu kamu buat ialah yang A ni ditunjuk 7 orang murid yang suka menonton. Okey. So dekat sini nanti kalau kamu dapat tengok jumlahkan tanda gundal dahulu. Kemudian kamu tengok rancangan kartun, rancangan hiburan, rancangan seram dan juga rancangan sukan. Tadi kalau kamu tengok budak perempuan ni cakap apa? Murid yang paling suka tonton sukan. Dah nampak dah jelas kat sini dalam bentuk nombor iaitu 18. Kalau dalam bentuk gundalan dia bentuk tiang-tiang begini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nampak tak? Ini adalah gundalan. Gundalan. Kemudian ini adalah apa? Nombor lah. Mudah je. Okey, seterusnya kalau kamu tengok carta palang yang menunjukkan buku yang dibaca oleh 5 orang murid. So dekat sini kamu tengok secara mencancang dia meletakkan nama murid tersebut siapa? Vinod, Alia, Stacy dan juga Ramesh dan Zia Azin. So paksi secara mengufuk iaitu bilangan buku lah. So bilangan buku sini dimulai dengan sifar kemudian sehinggalah nombor 11. Kemudian nanti cikgu nak kamu boleh jawab soalan A, soalan B, soalan C tersebut. So kalau kamu tengok jadual yang ditunjukkan carta palang ini, berapakah buku yang Stacy baca? Sah-sahlah awak dah nampak dah Stacy baca. 6 kat sini kan. Kemudian siapakah yang baca buku sama banyak? Berapa? Siapa yang baca sama banyak? Ramesh dan juga Zain. Beritahu jawapan dia Ramesh dan juga Zain. Berapa banyak dia orang baca ni? Berapa dia? 5 buah. Kemudian siapa yang baca paling banyak buku? So dekat sini dah tahulah jawapan dia Vinod. Berapa buku dia? 11. Jadi apa-apa pun pertama atas nasihat cikgu mesti kenal pasti dulu. Kenal pasti jadual. Okey, jadual apa? Jadual carta palang. Kemudian kamu tengok ciri-ciri dia. Apa ciri-ciri yang pertama yang kamu tengok? Ada nama. Okey, dia ada tajuk. Okey, dia ada jenis. Jenis tu apa terpulanglah? Buku ke? Okey, alat tulis ke? Kat sini. Jadi kamu dapat tengoklah. Sama juga pada bahagian bawah ni cara dia kat sini yang cikgu dah tunjuk kepada awak. Kalau cikgu pergi kepada yang seterusnya tadi tentang rancangan hiburan kan, rancangan-rancangan yang ada dekat televisyen. Sama juga dekat sini. Bagaimana nak selesaikan masalah dia. Okey, kemudian nanti untuk bahagian sini pada muka surat 99. Okey. Pada muka surat 99, awak kena buat soalan yang pertama ni dan soalan kedua. Ingat jadual yang ini tolong buat. Okey, kemudian baru jawab soalan dia. Faham? Tolong ulang video pengajaran cikgu ni di YouTube. Buat jadual ni dulu.
Okey, jadual ni dulu, maaf ada gangguan kalau cikgu buka WhatsApp ni. Kemudian yang kedua ni, buat juga jadual yang ini. Jadual ni, kemudian jawab soalan A dan soalan B. Mudah je tak susah. Kemudian pergi, ini tak adalah, habislah. So awak punya kerja ni je. Yang soalan pertama, 1A, 1B. Soalan yang kedua, 2A, 2B. Selesai. Yang penting awak kena buat jadual ni dulu. Tengok soalan satu, kena buat jadual. Jawab soalan dia dulu. Kemudian soalan dua, buat jadual dia dulu. Carta palang, kemudian jawab soalan dia A dan B ni. So itu saja kerja ni, mudah bukan? So jangan lupa siapkan kerja awak. Okey, rujuk video pengajaran cikgu di channel YouTube. Siapkan kerja awak, nanti dah siap, isilah kehadiran di dekat mylink.la/cikgu Fauzi. Dekat sini tikkan nama, kemudian submit. Submit bermaksud hantar. Ibu bapa tolong dorong anak-anak untuk buat kerja. Terima kasih dan tahniah saya ucapkan. Kemudian kalau kita tengok kat sini untuk Google Classroom, pergi kepada latihan ni nanti, kat bawah ni, latihan penggayaan sini, kemudian nanti bahagian nota matematik ni, matematik tahun 2 Zamrud. So uploadkan nota, tangkap gambar secara menegak, terang dan jelas, kemudian uploadkan dalam tu. Saya minta sangat kepada ibu bapa yang tak buat macam tu, susahlah saya nak tanda anda punya anak punya kerja. Maksudnya latihan, pengukuhan pun tak buat, nota pun tak upload. Setakat hantar dekat WhatsApp, saya susah nak tanda, minta maaf lah. Tolong beri kerjasama kepada saya bagi memudahkan saya punya kerja. Anda pun senang, saya pun senang. Tolong So saya minta sangat-sangat. Jadi alhamdulillah nanti mudah saya nak bagi tahap penguasaan kepada anak-anak anda nanti. Terima kasih Jadi itu saja sesi pengajaran saya. Rujuk video PDPR di YouTube nanti. Siapkan latihan seperti biasa. Jadi kita jumpa lagi pada sesi PDPR yang akan datang. Jaga diri, hiasa peribadi dan sentiasa duduk kekal di rumah serta amalkan amalan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga Majlis Keselamatan Negara. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.